Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Okey, pada video kali ini saya tak ada kongsi berkenaan matematik. Saya nak kongsi satu video combo kombinasi daripada masa saya pergi kursus tadi berkenaan dengan semburan ruang termal. Semburan ruang termal ni kita gunakan untuk mengawal vektor bau penyakit seperti yang Malaysia ni, untuk kita kawal nyamuk Aedes, kita bunuh nyamuk Aedes luasa dan mengawal penyakit demam tinggi. Okey, jom kita saksikan penerangan daripada Tuan Haji Roslan, seorang yang hebat, yang berpengalaman cara penggunaan untuk mengenali mesin fogging Agrofog A35. Okey, jom saksikan. Betul? Betul. Kalau senapang dia tengok target, kita sekarang target tak nampak. Pasal kita pakai sembur saja, betul tak? Itu pasal dia tidak ada satu aim, dia tak ada. Dia pakai tahu cara kita membuat semburan macam mana. Saya nak cara tu. So saya nak buka, mungkin saya tak buka lah. Kesian orang buka kan. Cara semburan untuk asap macam mana, cara semburan untuk air macam mana. Boleh ada siapa yang boleh maklumkan? Tak ada. Mana jadi. Mana dia apabila kita buat, kita ada tali. Kita satu tali, kalau tak ada tali kita susah nak tunjuk sebenarnya. Pasal apa? Ada orang yang disilap pakai, bila jatuh naya dia. Sebab saya pernah berlaku beberapa mesin Agrofog M35 berapa kilo. Saya pernah ada beberapa orang yang pergi dulu berapa kilo? Kosong tanpa minyak, tanpa air. 5 kilo, 7 kilo. Lagi? Mana nampak sangatlah kita tak baca tak ni. Kalau kita ni kita tahu dah 8 kilo. Tanpa ni kosong. Kita kena 9, tunjukkan 9. Boleh tahan enggak? Kosong 8 kilo. Kalau kita kosongkan lagi tak ada kilo. Faham? Kalau kita kosongkan langsung, buang semua. Juga ya. Dengan nozzle. Nozzle pun ada banyak. Sekarang ni gini. Okey, daripada sini, apabila kita masukkan 4 liter air, ketupatan dia berapa? Air ketupatan berapa? Dah. Masuk matematik, masuk kimia ni. Tadi kimia tadi dah fail dah, ni kimia ni fail lagi 2 kali fail habis dah. Ketupatan air berapa ketupatan air? 1.0. Betul? Betul air laut 1.1. Besi? Tak apa, cerita lain. Okey. Kita kena sesekali kena ingatkan balik kan benda ni. Pasal apa? Dia ada kaitan dengan ketupatan dengan berat benda kita dah bawa. Itu teori. Okey, kita masuk 4 liter. 4 liter bermasuk 4 kilo. Kita ambil lah benda tu lebih kurang sama, minyak dan air. Minyak lebih ringan lah. Minyak lebih kurang 0.8 saja dia punya ketupatan. Tapi kita ambil lah sebagai satu benda yang sama. 1 liter sebagai 1 kilo. Baik, betul. Bila 1 liter 1 kilo, bermakna kalau 4 liter 4 kilo Okey, lagi satu minyak petrol 1 liter dikira 1 kilo. Bermakna situ ada berapa kilo dah? Tambahan? 5 lah. 4 campur 1, 5. 5 campur petrol. 5 campur 8 berapa? Bila penuh 13 kilo. 13 kilo macam ni. Okey, ini selesa tak kau pakai, tak selesa. Pasal kalau saya tak selesa, pasal dia lebih ke bawah contohnya, ataupun lebih ke atas. Yang mana yang kita selesa? Kita selesa kalau macam ni, selesa macam ni lah. Okey, contoh saya rasa kita selesa macam ni. Kita letak di sebelah kiri, di kanan macam ni. Jangan kamu letak sebelah, tak ada mesin fogging yang sebelah kiri macam ni. Kau jangan buat. Kita ada. Kalau askar dia tembak kiri tu ada. Dia keluar peluru kan, di sebelah kiri dia keluar kan sebelah kanan. Sebelah kiri keluar sini tu tak. Tapi tak hasil lah masih pad. Kita kena sebelah kanan juga. Memang dia buat ni untuk right handed. Nak tanda orang right handed pun kena pakai macam ni juga. Baik. Jangan kita gunakan buang ini, pakai macam ni je. Lama-lama kita lenguh. Sebab bila kita pegang, siapa yang pernah kena denda senapang pegang macam ni setengah jam, betul nanti tak boleh angkat tangan, betul tak?
Betul, tali angkat tangan. Mula-mula kuat, bila letak aja tali angkat. Terus jam, betul tak? Itu tentera. Ini kita. Jadi bila macam ni, kita letak je macam ni, biarkan duduk. Kita pegang sesuai. Untuk minyak, kita letak kalau paling cantik adalah, dia boleh bila, tapi paling cantik 5 darjah ke bawah. Macam ni. 5 darjah ke bawah. Jadi kita sembur, pasal apa? Asap dia akan naik balik ke atas. Kita sembur di bawah tu untuk masuk di bawah-bawah, dia automatik naik. Lepas tu baru dia turun balik. Faham tak? Dia gini, asap tu dia akan bawa molekul racun naik ke atas, nanti satu mesin dia akan berada dalam ruangan tu, nanti dia akan jatuh. Jatuh balik semua. Boleh faham? Boleh ya? Jadi, kalau air, dia ada cara dia. Cara dia, air dia mesti ke kiri, ke kanan, dan juga naik ke atas macam ni. Pasal air dia berat. Dia tidak ada benda yang membawa. Asap adalah carrier. Asap adalah carrier saja. Jadi sekarang ni bila air dia tidak ada asap. Bila tidak ada asap, siapa yang nak bawa molekul dia? Dia akan terbang sendiri dengan kekuatan yang ada saja. Jadi bila macam tu dia kena buat sembur macam ni. Faham? Dia apa? Ke atas, ke bawah macam tu, kena macam ni. Kita buat. Kalau nak shortcut macam mana? Shortcut pandai lah. Saya buat macam ni lah. Kita kena faham prinsip dia. Kita ke kiri, ke kanan, kemudian kita ke atas, ke bawah. Itu untuk air. Tapi kalau untuk asap, kita boleh bawah macam ni je. Sebab dia akan naik. Faham tak? Faham. Tapi boleh juga cara macam mana. Tapi mesti benda muncungnya ke ni ataupun jangan muncul panjang macam ni. Tapi boleh faham. Baik, ini adalah mesin fogging yang kita bawa. Kemudian dalam mesin fogging ni kita ada beberapa dia punya. Okey. Yang depan ini kadang-kadang di sini apabila waktu petang atau malam kita akan nampak dia punya api. Bila nampak api tak boleh fogging. Apa sebab? Apa pasal? Kata 6 jahanam. Apa pasal? Bakar. 6 jahanam semua. Tatapang semua tu apa pasal? Betul. Bila kita buat sini, dia ada satu. Kalau kita, api keluar sini, kalau kita fogging, tak berkesan. Walaupun dos cukup. Dalam sistem mungkin betul berkesan, tapi secara real dia tak berkesan. Pasal api telah membakar dia punya ni. Racun. Racun betul tak bakar. Api mesti dekat sini saja. Macam mana kita nak tahu api kat sini? Jenguk lah. Tapi jangan jenguk kat sini. Daripada jauh kita boleh nampak api itu dekat sini ataupun dekat sini. Itu menggunakan kebakaran. Yang itu menggunakan kebakaran. Maksudnya kena selalu tahulah. Kalau sekali saya tengok tak tahu kat mana. Pasal dia nampak macam membujur kan. Kita boleh tengok pada situ. Kita tengok. Kita gunakan sistem ni kawalan dia dekat sini. Kalau misalkan kita kurangkan dia mati, bermakna mesin ada masalah. Kena buka balik. Kena buka balik. Dia ada beberapa part saja. Part ni di sini. Di sini. Dia punya sini. Dekat sini dia punya untuk keluaran dia punya racun saja. Racun kalau sampai api kat sini boleh terbakar. Pasal di sini dalam 1200 darjah Celsius. Ada soalan apa tentang mesin tu? Ada soalan apa tentang mesin? Macam mana nak elak ada overflow? Overflow. Kalau overflow selalunya dia akan menitik minyak di sini, akan mendapatkan apa tu? Api di belakang. Betul tak? Kalau gunakan minyak api, kalau gunakan air dia tak ada api lah. Yang menggunakan diesel, oil base. Kalau kita nak tu, kita kena pastikan mesin kita memang kena baiklah. Kalau kadang-kadang bila disebut-sebut kita akan kuatkan dia punya timing. Di situ dia jadi overflow lagi. Pasal apa? Kekuatan dia ni tak sama dengan dia punya ni. Lagi salah satu yang menyebabkan overflow, bila kita matikan mesin, kita tak buka ini. Nanti buka ni, kita bila bagus sebelum kita mati kita buka. Buka dulu tekanan ni, buka matikan, tak ada masalah. Kalau kita matikan, dia tak buka, dia tekanan dia akan menolak sana. Dia akan menolak. Nanti sana dia akan menitik air minyak tu. Itu yang kes terbakar dekat pokok yang saya sebut tu. Dia lambat untuk tutup. Dia lambat. Dia okey, kalau ditutup pun dia masih lagi, kalau tak buka ni, dia masih ada tekanan. Kita matikan, tekanan tu akan tolak. So buka dulu baru buka tu matikan. Jadi macam mana kita nak tahu mesin ni telah di modified micron. Okey, itulah tadi apabila kita buat semburan, secara umumnya kita antara 15 ke 18 minit saja. Kalau lebih kita kena tengok
kita tengok balik sama ada dia punya nozzle kat sini telah besar ataupun dibesarkan, ataupun dia guna 1.2 ataupun dia jadi 2.0. 2.0 tak ada. Yang paling tinggi yang saya pernah nampak cuma 1.6. 1.6 adalah daripada swing fork. Tapi sekarang pun 1.6 tak gunakan. Swing fork yang baru digunakan 0.8, 1.0, 1.2 saja. Besar 1.2 lah. 1.2 saja sekarang ni. Kalau kita gunakan dia ada kegunaan untuk 1.6, untuk 1.2, dia ada kegunaan lain. Tapi untuk bogi yang sesuai 1.0 lah. Ya, 0.8 pun dia kurang sesuai pasal apa, dia terbias sendiri. Dia boleh terbias kalau kena dinding. Baik. Kalau kita nak tahu 10 minit dah habis dah. Bermakna situ kita mungkin kena tengok balik nozzle kat sini, kita tengok adakah nozzle kena besar dah. Kalau lambat sangat mungkin dia sumbat. Mungkin digunakan yang kecil. Dia macam okey. Kalau 0.8 dia 167 saja ml per minit. Kalau 1.2 333 ml per minit. Nampak tak? Bermakna dia akan lebih cepat. Tapi kalau kita gunakan 1.0 yang kita sarankan, dia akan pergi dalam 15 ke 18 minit saja. Antara range itu saja. Boleh faham tak? Jadi anggota kita jangan tipu kita. Cepat habis. Dah, cik, cepat habis, cik. 9 minit habis. Bila 9 minit habis, ada takut ada masalah. Jadi di sini kita tengok balik, kita cek balik nozzle dia macam mana. Ataupun kadang-kadang dia terlampau buka. Bila kita terlampau buka kuat sangat benda ini, kalau kita buat timing terlampau kuat untuk tak mati. Okey, bila kita buat sedang-sedang, mesin ni mati, betul? Kita buka port dia ni mati. Bermakna mesin ni kena servis. Buka balik, dalam sini ada kadang-kadang ada karbon banyak. Dalam sini pun ada karbon dalam tu. Jadi kena tengok balik. Dalam sini dekat pernafasan dia ni pun ada masalah juga. Kadang-kadang dah basah sangat. Sini. Dan jadi kita kena faham ni. Okey, mesin ada masalah. Ada ni. Ada masalah lain. Saya rasa tak ada masalah kot mesin. Nanti sekurang-kurangnya setiap IK sebelum bagi buat sesekali kena pegang mesin. Bawa sekali. Baru kita tahu beratnya macam mana, naik tangga macam mana. Saya dah biasa bawa. Naik tangga dekat rumah orang yang 2 tingkat. Bukan rumah teres, rumah yang bertingkat di rumah orang. Kita naik tangga tu dengan tangga ke corner dia, kita bawa mesin macam mana kita. Kita nak marah je anggota kita tak bekerja betul. Tapi kita kadang-kadang kita tak tahu. Betul tak? Jadi kita kena tahu dulu situasi orang yang bawa mesin tu macam mana. Kalau tak ada panas dia. Ya? Aku faham. Kena faham dulu. Jadi barulah kita kalau nak marah sangat pun kita tahu dah marah. Baik, okey, kita cerita lain pula. Okey, kita tinggalkan mesin dulu. Kita cerita tentang mesti ada tolok ini. Panggil tolok, lama tak dengar perkataan tolok. Penyukat. Mesti ada penyukat untuk kita pastikan kalau penyukat ini besar sangat. Tapi kalau kecil pun tak ada masalah. Untuk kita pastikan ini apa ni? NMOS. NMOS berapa dia punya kadar? 1/200. Bermakna 5 ml saja untuk 1 liter, betul? 1 liter untuk 5 ml saja. 5 ml MOS untuk 1 liter. Bermakna kalau untuk 4 liter 20 ml saja digunakan. Mana jimatlah. Okey. Jadi kalau macam ni kita akan ambil sini 20 ml, kita masukkan dalam satu bekas. Ambillah bekas apa pun yang kan hari tu siapa yang ada kursus dia minta kita jangan bancuh dalam mesin. Pasal apa? Dalam mesin ini bila kita bancuh, dia benda ini perlu digoncang. Macam mana kita nak mensebatikan dia tu? Perlu ada satu bekas lain. Bekas lain misalkan kita ambil dalam ni. Okey, contoh inilah. Okey. Kita masukkan dalam ni. Ambil ni, kita masukkan dalam 20. Ini dalam ni ada 4 liter saja. Ataupun kalau 8 liter, kita tahu dah 8 liter, kita letak 8 liter. Kita kurangkan sikit sajalah, tapi 8 liter dengan 20 liter 20 ml sikit sangatlah, kita boleh 8 liter. Kita dah tentu kita nak pakai 40, betul? Kita ambil 40 ml, kita masukkan dalam ni 40 ml, kita tutup, kita goncang. Untuk sebatikan benda ni, kita goncang. Tolok sini boleh je? Tolok sini boleh. Tolok ni sebenarnya diorang bagi terlampau usaha. Tolok ni sebenarnya untuk mengira berapa banyak kita nak perlukan secara tepat. Kita gunakan racun. Kan? Okey, saya kata ini berapa liter? Ini 2 liter, 3 liter dia masukkan dalam tu. Kalau ada bekas kita boleh kacau. Kacau dengan satu benda yang Bantang kayu ke yang kita cari. Tapi tak ada abu. Jangan kita buat dengan tangan.
Dan mesti ada sarung tangan dan ada juga dia punya mask dan juga Google. Kena ada. Kalau tidak, takut dia mericik. Jangan cakap ni, tengok macam ni. Kadang-kadang tengah ni kita buka, tak tahu macam mana ada satu batu datang, main. Betul tak? Kita tak tahu bahaya tangan. Boleh kena mata, boleh jadi buta, macam-macam lah penglihatan kita. Boleh faham atau tidak sekarang ni? Untuk cara kita jangan buat bancuhan seelak-elaknya. Jangan. Pasal apa? Bila kita masuk dalam ni, kita nak bancuh macam mana, kita terpaksa goncang mesin. Kita nak goncang mesin macam mana? Macam ni. Takut benda-benda dalam tu ada satu yang rosak ke mesin. Kita goncang-goncang kadang-kadang tu kan. Jadi kalau boleh jangan elakkan dia membancuh dalam. Okey, lagi satu, perlu ada ini untuk masuk dalam ni. Jangan pakai, saya tengok banyak yang sekarang ni diorang shortcut saja. Diorang tuang sini kan, banyak tumpah. Betul kena ada ni. Perlu aja. Pasal kita kalau tumpah dia berbagai-bagai, dia macam di sini berbagai-bagai. Okey, ini bahan kimia. Bila kita pakai mesti ada pakai apron. Apron mana kan? Masa bancuh pun kena pakai apron. Pakai. Ada satu lah lebih kurang. Buka kaki. Masuk tangan. Dia patutnya dia lebih luas sikit dia punya apa? Coverage tangan dia. Jadi dia akan pergi ke macam ni. Masuk tangan. Okey, macam ni kita akan pegang mesin dekat sini. Oh, okey. Tapi dia ni kan pendek saja, tapi dia dengan bahu sekali ni. Kanan je lah. Sebelah kanan saja. Dia ada kulit. Okey, boleh faham tak? Ada soalan apa-apa tak tentang racun dulu? Macam mana kita nak bancuh racun? Okey, persoalan dia yang terbaru ni, banyak sekali berapa lama kita gunakan racun ni boleh pakai balik lepas hari hujan. Hari ni kita dah bancuh dalam ni. Betul? Tak boleh fogging. Esok boleh pakai, kita boleh pakai racun ni. Ada orang kata tak boleh pakai, betul? Bergaduh dekat dalam WhatsApp. Ni boleh, tak boleh. Ini betul. Sekarang ni boleh ke tak boleh sebenarnya? Boleh. Betul boleh. 24 jam. Lepas 24 jam boleh. 48 jam, 70 jam boleh. Mana saya satu soalan sebelum saya jawab. Kalau kita kata lepas 24 jam ataupun lepas 48 jam tak boleh pakai. Mana kalau kita sembuh, kita anggap tak mati nyamuk, betul? Betul ke? Agak-agak kalau nyamuk tak mati, kita boleh minum tak benda ni? Pun tak boleh. Berani tak kita minum? Mati tak kita minum? Contohnya mati. Sebab racun ini dia bukan dia hilang macam tu, dia toksin. Toxicity ni dia bukannya boleh kompos begitu secara cepat. Dia ada half lifetime dia panggil. Mungkin beberapa tahun baru hilang benda itu. Baik, hari ini kalau sebenarnya walaupun saya baru ni saya ada khusus dekat yang syarikat, saya cakap kenapa syarikat tak buat satu uji kaji, letakkan untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Kemudian dia uji kaji balik, mati tak mati. Saya sarankan orang buat itu. Untuk apa? Untuk kat orang persoalannya akan selalu berlaku. Baik, kalau kita tengok benda tu walaupun seminggu boleh pakai lagi, cuma kita tak galakkan. Mungkin daripada 100% kekuatan dia, bila kita dah tertinggal, mungkin dia akan jadi 99%. Tapi dia masih berkesan. Faham tak? Bagilah mesin tu dalam 10 minit. Itu dalam penjagaan mesin. Dalam 10 minit tu, kita baru boleh kita gunakan balik. Kita boleh masukkan awal, tapi kita guna rehatkan dulu dia. Pasal apa, benda terlalu panas pun masalah juga. Itu untuk penggunaan mesin, penjagaan mesin lah. Ya? Jadi racun ni, kita cuma tak galakkan kamu bancuh seminggu baru pakai. Tapi kalau benda tu berlaku dah seminggu, dah hujan hari-hari, tak pakai lagi. Tapi satu, goncang balik. Bila nak pakai, goncang balik. Pakai balik tak masalah. Dia masih lagi kuat, masih lagi bertekan. Cuma mungkin 0.01% saja kekurangan dia. Okey, pasal apa? Racun ini kita letak dalam satu tempat macam ni, dia lama-lama dia akan mendap. Jadi kena goncang balik. Walaupun 24 jam goncang balik. Kalau nak pakai boleh, tak ada masalah. Cuma jangan biasakan diri untuk menyimpan racun yang telah dibancuh lama-lama. Kita tak galakkan itu saja. Kalau kata keberkesanan dia, kalau seminggu kamu kata terkesan, kamu boleh minum tak? Kalau tak berani minum, pakailah tu.
Mudah saja. Senangnya aja. Betul tak? Karena dia kalau kita minum matilah tu. Okey, ada persoalan. Saya rasa dah sampai sini saja dulu. Jadi ni on. Mon, ya. Okey, sekarang saya minta satu IK. So, Jap minyak tepi tu tu. ini minyak. Okey, start. Saya tak nak start. Tolong start. Siapa? Siapa? Boleh sini. Tolong start. Tolong start. Tak pandai. Habis. Macam mana kita nak buat ni? Dia dah belajar kot. Start. Bateri. Tu sama je. Ada Swiss eh? Bukan masalah overflow, masalah kita tak tarik ini Swiss. Swiss mana je? Ni, Dari ke atas eh? Swiss tak tarik, memang tak hidup tau. Tarik. Oh, tarik ke atas. Angin. Baru kau. Kalau kita tekan ni, ini tak tarik. Tekanlah sampai 2 jam pun. Mesti rosak lah. Mau matai. Haji so buat Indonesia satu Swiss ni satu. Okey, ini adalah Swiss untuk tarik dia punya ni. Kemudian di sini adalah untuk timing. Di sini untuk ada tak ada. Ini adalah dia pakai menggunakan tekanan angin. Perlu hidup. Betul eh? Okey. Boleh? Amat betul. Betul. Haji, nak tanya Haji. Saya nampak budak-budak ni suka pusing timing tu. Yang tu patutnya jangan selalu sangat timing tu digunakan. Pasal apa nanti saya dah sebut tadi. Dia akan api keluar sini. Api keluar situ tak guna kita. Timing tu tak apa je. Timing ni sebenarnya kita untuk menguatkan atau memperlahankan dia punya mesin ni. Dia pusing dulu, lepas tu baru dia adjust. Itu yang menyebabkan mesin kita rosak. Sepatutnya kalau mesin tu baik tak perlu dah. Ini Tak payah kacau katanya. Tak kacau dah. Dah dah tahu dah. Okey, mai. Smooth. Dia punya Swiss tekan dia. Tarik. Atas. Baru kita tekan dia. Tekan Bateri. baru dah. Okay, push. 3 kali tu. Pam dia. Tekan tu mati. Buat dulu baru ni kan. Ini IK punya dia tak reti susah. Kena tahu ni. Atau pulanglah nak tolaknya dah. Tutup dulu. Pusing dulu. Tutup dulu. Okey. Dah tarik dah. Kita pancing. Mudah. Operation dia mudah. Dan dia pun simple saja. Sekarang ni cuma kadang-kadang kita tak pernah tengok anak buah kita bekerja. Kita arah je pergi, okey dia pun pergi. Ni. Saya rosak, dia kata, betul lah. Saya rosak tak boleh kan. Tapi kadang-kadang Kau pun cakap mula pasal overflow kenapa? Nanti mula-mula apa bagi kau? Mula apa? Eja. Aku salah. Aku tanya kau. Mula-mula apa kena buat? Baik, ada soalan lain tak? Aku pernah kau buat. Kau ingat kau buat apa? Ada. Saya rasa kalau nak buka payah, panjang sikit. Ini Cuma yang tu lah, ada pernah saya tengok budak dia boleh buat, dia boleh keluar api. Kalau ada siap semua tu keluar api. Macam mana nak buat? Okey, kalau keluar api tu selalunya dia akan gunakan minyak oil base. Dia akan keluar api antara depan atau belakang. Dia keluar sini tu. Okey, kalau di depan itulah tadi tekanan masa dia matikan tu, dia tak buka, tekanan tolak pula. Bila dia keluar sana, dia tidak jadi mist. Dia jadi satu titisan. Bila titisan minyak, titisan dia mesti menyala. Faham tak? Okey, titisan diesel tu letakkan dengan bara, depan dia masih merah bara, dia akan jadi api. Tapi yang sekarang ni kita nak keluarkan dia mist.
Bila habis dia terus keluar. Itu pasal api kita kat sini, jangan ke sana. Tapi bila contoh, bila di sini dah merah, kalau lama sangat, bila di sini dah merah. Bila minyak diesel dan dia tolak sini, dia terbakar. Jadi kalau di luar tu menitik pun air maksudnya pun Pun sama juga. Mana kita tak buka ni. Mana dia tekanan tolak. Jadi nak rest dulu ke ataupun kena selenggara dulu baru boleh pakai balik mesin? Ini kita tengok mesin ni sama ada ke benda itu berlaku disebabkan kita punya kecuaian masa penggunaan ataupun mesin tu sendiri kita tengok. Kalau misalkan kita disebabkan ini, kita tak ada masalah untuk kita buat balik di situ. Tapi kalau misalkan kata memang mesin yang kita buat tak jadi, bermakna di sini ada masalah dekat sini, mungkin kita servis balik lah. itu jadi yang belakang apa Zaim tanya yang belakang kan? Belakang. Sini. Benar juga. Sini kadang-kadang dia keluar sebab apa? Arang kita tak buang. Dia menitik arang belakang. Oh, kena ini. Kabel. Servis juga lah. Masuk ada apa silakan. Dia kena bawa mu pelopi. Letak tu. Itu sebab itu sebab apabila kita jogging mesti ada dua orang. Mesti ada dua orang bila kita jogging dalam rumah. Mesti ada dua orang. Satu orang yang satu jogging. Kalau dia duduk kat luar rumah, di pintu, dia mesti duduk kat sini, dia tengok. Dia tengok orang tu jogging. Kalau belakang Azam kena marah. tapi orang kita tinggal. Dia seorang-seorang dia tinggal. Betul tak? Salah. Lepas tu dia kena tunggu dulu. Bila dia dah keluar, baru dia pergi ketuk masuk. Rumah sebenarnya dah ketuk awal, tapi untuk memastikan rumah kosong balik, dia ketuk dulu. Masa jogging kena tunggu depan pintu. Tengok dia anggota kita jogging. Kalau berlaku apa kita tolong. Kumpul. Jadi petrol ni Satu liter. Satu liter dia satu cas lebih kurang 600 ml saja kita gunakan. 600 ml. Kurang satu cas setengah. satu liter Set dah buka. Dua, tiga. Tapi ada orang gunakan 1 liter petrol untuk satu cas. Itu untuk mudah dia tak 600 ke 650 saja. Saya dah buat dah. Mana anggota kita jangan tipu kita nak ambil minyak. Jadi kalau dia sempat sumbat, dia macam asal dia tak keluar penuh. Itu di sini mungkin ada sumbat. Itu yang kata kita ada satu flushing balik. Kalau yang berdasarkan air, kita gunakan air sabun. Ataupun apa yang pencuci pinggan yang sunlight pun boleh, tak masalah. Tapi kalau untuk minyak, berdasarkan minyak, kita gunakan pegasol. Kena pakai tu juga. Kena gunakan pegasol, flushing. Jadi kalau kena buat setiap kali habis Tak. Kalau sekali seminggu. Kalau bagus, dia gini, kalau kita pergi untuk pencucian sepatutnya setiap kali cuci, tapi kadang-kadang setiap kali buat, tapi kadang-kadang kalau setakat kita buat 2 cas mungkin 2 hari sekali kita buat. Tak ada masalah. Boleh Kalau servis mesin bergerak je kita tahun. Servis mesin dia kalau dikirakan 20 bulan. Kalau dikirakan 3 bulan sekali memang kena servis tak ada kedai. 3 bulan tahun ada kedai, tapi kita tak perlu lah kedai banyak servis. Kalau kita ada kepakaran untuk beli. Jadi kita buat sendiri. ini situasi dia. Wih, Dalam buat blok. apakah tindakan Budak kau pandai. Dia buka satu, dia buka Operator belakang kalau dulu. macam Dia buka belakang. Okey. Budak kau macam ni. Kita masuk Dah butak. profesional. Nak belajar dengan Okey, saya dah masuk ke profesional. Apabila kita telah jogging, anggota saya sebagai penyelia saya mesti ada di luar rumah. Kalau misal kata berlaku lah benda ini, itu terbakar. Yang pertama sekali, jangan teruskan semburan. Mesti matikan terus. Jadi jangan bilik, matikan dulu. Buka macam tadi, matikan. Kenapa kita bawa mesin tu keluar? Kena, kalau boleh kita, kalau dia dah mati, kalau kita boleh padamkan dulu. Segera. Itu sebab kena 2 orang. Yang satu mungkin dia boleh buat mesin keluar, yang seorang kena padamkan. Maksudnya sekarang dia masuk berlaku. Kan takut ni orang tak nampak. Masa dah ni, lepas tu kita dah tu ya aku pun. Pada mana-mana yang patut. Yang ini, kalau macam tu, kita kena bawa dulu keluar. Kalau yang jenis-jenis api meleleh. Kalau kita matikan, dia mati meleleh. Kena bawa keluar terus. Yang kita punya anggota di luar tadi, penyelia apa, ketua sattim tadi, dia tolong matikan. Dia tak boleh matikan masih dekat dia. Pakai kain basah aje. Kain basah terpulang apa-apa lah. Itu sebab dulu, masa saya di Sabak Benang dan di kawasan saya minta setiap operator ada air kat sini. Standby.
Air mineral. Tiba-tiba dia keluar api. Oh. Bukan sebab haus kan? Betul, saya buatlah. Ada tindakan masa dia menyanyi tu, dia akan matikan dia punya Swiss sambut. Ya, betul. Ini kena matikan. Bila matikan itu, kita bawa keluar, start balik. Supaya dia akan jadi Okey, itu tindakan kedua. Itu tindakan untuk mesin ni. Tapi tindakan kita yang berlaku mesin yang terbakar tadi tu, yang ni memang kita tutup terus lah. Ni, nozzle ini bukan nozzle, box. Ini dia gini. Dia gini. Jadi cara dia, jangan turun daripada mati je ni. Kita terus buka je ni. Cara dia separuh dulu. Lepas tu baru kita buka. Nak matikan pula, untuk pergi ke satu rumah, jangan matikan macam ni. Ni separuh saja, barulah kita pergi ke sebelah. Jadi bila tu kita tolak sikit je. Gini. Faham tak cara dia? Okey, apabila berlaku kata Cik Rosli tadi ada tup jatuh minyak dan mula terbakar ni, automatik kita matikan terus. Mati tu je. Matikan terus. Oh, tak payah separuh. Yang tu tak payah separuh, itu untuk semburan. Ini untuk tutup terus. Masa itulah kita bawa benda ni keluar. Kita punya pasangan tadi Padam. boleh faham tak? Ya. Boleh ya? Ingatkan. Jadi ingatkan anggota kita bila pergi pergi, tolong jangan tinggalkan anggota pergi kita dalam masa solat. Ui, bahaya. Benda dia dah 2-3 kali berlaku. Kereta pun banyak. Lagi satu ni, masalahnya Ini apa pun. apabila dia buat semburan, dia kalau kita kawasan tu mati begitu. Itu mati. Dia sembuh daripada sini. Apabila di sini sampai mati tu, akhirnya asap dia terbakar. Kita nampak. Sembuh daripada Jom. Kalau rumah itu rumah teras, rumah itu kan macam teras ada masalah. Rumah strata yang ada mati ke ujungnya satu saja laluan. Kita kena tengok. Soalan satu itu sebab wind direction tu ada. Sebab tadi saya tak sempat kita wind direction macam mana. Kalau angin tu daripada okey, dari sini ke sana. Kita nak buat fogging daripada sana kemari tu. Bukan dari sini ke sana. Jangan ikut angin, kita kena lawan arah angin untuk fogging. Kita kena mula daripada ujung sana. Lepas tu baru ke rumah kedua kita ke sini yang hujung sekali. Sorry, lawan arah angin. Lawan arah angin. Angin dari sini ke sana, kita mesti start daripada sana. Faham tak? Untuk fogging. sebab sudah sini selalu berlaku di asrama. Bila asrama, dia depan sembuh kat sana. Pintu sana tak boleh buka. Mati. Itu sebab sebelum kita pergi fogging, ketua sakti mesti survey dulu. Itu sebab dia kena berjalan dulu tengok keadaan tu macam mana keadaannya dia nak fogging. Betul tak? Sekarang banyak otak buat. Dia fikir kita buat pergi sembuh saja. Tak? Lalu ya. Kita ketuk dulu, kita tahu macam mana kita nak buat. Nampak tak? Dia prosedur banyak kita tinggalkan sekarang. Kalau kita tak tinggalkan, benda tu tak berlaku lah. Kita tahu di mana kita nak. Kalau jadi tunjuk Haji, itu sangat depan lah. Orang bawa Nozzle ke belakang ni sebenarnya dia tidaklah yang sesat. Tapi bila kita tengok di belakang, kita tak nampak apa-apa. Kita tak nampak apa kita sembuh. Kita sembuh mesti ada satu target. Di belakang kita target apa? Memang di bawah dulu tapi tak kena lah etika semburan tu. Betul tak? Kita tak tahu kita semua apa. Kita saya tahu, saya tengok memang jadi viral. Dia sebenarnya tidaklah viral bahaya sangat. Tidaklah terlampau besar kesalahan tu. Tapi orang kata, kamu semua apa kalau bisa kata jalan dia. tak memang macam tu. Kan? Tapi kamu sembuh. Tak tahu, kita sembuh, kita nak tengok benda kita nak ada kan muncul dia ke mana ke kiri ke kanan tu tak? Kalau macam ni buat apa? Jalan sini. So kalau yang macam ni kena tegur lah kan. Tegur lah, memang kena tegur lah. Salah lah dari situ. Salah. Apabila kita buat satu benda, kita mesti nampak apa benda yang keluar pada depan kita. Kalau macam ni, nampak tak api jatuh? Nampak tak api jatuh kat sana? Bakar habis. Habis terbakar. Clear. Betul tak? Kita nampak. So sikit je. Okey, Baju. Ngam-ngam pukul 1, saya rasa doktor betul dapat kat sini. Okey, saya ucapkan terima kasih. Minta maaf kata apa, saya dah berdua. 1, 2, 3, come on!